an Jabir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir ini Rasulullah bersabda, masalus salawatil khamsi kamasali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum. Wah, ini hadis ni menarik maknanya. Yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat. Ada riwayat yang lain kata selepas itu wa ma yubki dzalika minad daran. Kita tengok buku tuan daripada Jabir radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bandingan sembahyang 5 waktu ni apa katanya tadi, masalus salawatil khamsi, perumpamaan sembahyang yang 5 tu. Rasulullah cara dia mengajar yang payah kita nak contoh. Cara dia nak mengajar perumpamaan. Sebab ganjaran-ganjaran di akhirat ni dia abstrak. Apa namanya? Tak nampak. Cara nak menampakkannya, termasuk Al-Quran ni, bahasa Al-Quran macam cara dia nak menggambarkan tu sehingga macam nampak. Jadi kita nak mengajar ke, nak bagi nasihat dengan cucu ke, bandingkan perbandingan supaya mantap. Sebab kalau tak pakai perbandingan tu payah. Macam dia lah. Rasulullah bandingkan sembahyang 5 waktu tu macam air sungai mengalir. Ada air sungai mengalir. Satu, melimpah ruah, maknanya banyak air dia. Melimpah. Yang kata ada sungai, air dia penuh. Kemudian di depan pintu pula. Ala babi ahadikum, di depan pintu setiap kamu. Jadi kalau ada sungai, penuh melimpah airnya, depan pintu pula 3 sifat. Dan dia dia mandi. Orang Muslim ni sembahyang tu maknanya mandi, membersihkan diri setiap hari 5 kali. Dalam riwayat yang lain ada kata, adakah tinggal kotoran di badannya? Apa tu? Jadi mandi 5 kali pada tiap-tiap hari. Bayangkan tu, bersihnya orang Muslim. Mengapa? Sebab mandi tiap hari. Sembahyang tak akan mandi. Okeylah tak mandi, tapi berwuduk tu, itu juga kelebihan. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah kita sembahyang 5 waktu. Maka setiap kali kita sembahyang, supalah kita masuk menceburkan diri ke dalam sungai. Sungai itu air dia besar, melimpah. Itulah makna hadis tu. Maknanya kita mensucikan diri kita luar dalam. Pengajaran hadis kita ada bahasan itu kan lebih panjang. Setiap orang Islam wajib mendirikan sembahyang 5 waktu sehari semalam, kerana sembahyang itu dilakukan untuk adalah menjadi bukti seseorang itu patuh kepada perintah Allah Ta'ala. Yalah, wajib sembahyang, waktu kita kerjakan, itu tanda patuh kita lah. Jangan kita kata kita Islam tapi tak sembahyang. Tuan-tuan, kita ni tidaklah, tapi cucu-cucu kita, anak-anak kita, tolong peringatkan sembahyang. Kita ni kadang-kadang mereka, kita aja nak masuk surga, anak cucu kita biarlah tidur manja. Apalagi subuh kan, sian tengok dia, dah budak lagi, jangan, dia latih lagi kecil. Esok kalau dah besar, biasa tak sembahyang ni kecil, dah besar memang payah, tulang dia dah koreh, kau tahu. Jadi wajib bimbing anak-anak kita, kalau boleh bawa ke masjid sekali. Taklah masjid ni kosong macam kita ni. Ada bau-bau tanah semua kita.
Anak kita mana? Ini tanggungjawab kita. Saya tengok di Kelantan. Kalau saya sembahyang Kelantan Masjid Muhammadi, saya main subuh selalu sana. Ya Allah, ramainya anak-anak, orang muda. Tak macam kita sini. Ya. Ada di surau di sebelah rumah dia tu, dia azan. Budak-budak. Dia azan. Kadang-kadang tak ada tu imam, dia imam. Dia dah belajar di tahfiz, hafal dia ayat-ayat. Malam puasa dia buat qiyamul lail, bawa kawan-kawan. Bukan cerita bohong. Dekat rumah, surau dekat rumah ni. Saya bayang masjid lah. Dia bawa kawan-kawannya bangun pukul 3, dia tahajud. Qiyamul lail. Bayangkan. Tak tahulah macam mana ya. Kita tempat lain ni rasanya wallahualam lah tempat lain, tapi kalau masjid ni dengan masjid Tampin lebih kurang. Tengok. Ya. Semula kita ni yang datang-datang yang dah bengkok-bengkok datang. Yang dah bau tanah ni. Jadi macam mana nak buat ni? Itu peranan kita masing-masing. Bawa cucu ke, bawa anak. Biarlah ada bising kerja, lari-lari. Itu biasa lah budak-budak. Kalau ada budak duduk je, itu budak bodoh, tak aktif. Tak budak lah, budak cerdik dia macam lompat sana, lompat kemari. Sabarlah, orang masjid pun janganlah saugah-saugah budak-budak. Biarlah. Kita tengok di Istanbul, budak-budak kelas dia ada, tapi masa sembahyang tu ada yang main, lari-lari sana kemari. Dah siap sembahyang semua, dia kadang-kadang habis kelas dia tu, kelas Quran, dia lari-lari lah, main koja-koja kan. Tapi tak ada yang melarang, yang sorgah. Ya, ada sab budak ujung belakang kanan. Tulis lah tu, sab kanak-kanak. Lepas tu orang tua depan ada 3-4 orang. Tak boleh. Okey, jadi peranan kita lah. Yang kedua, setiap amalan yang disuruh melakukannya akan dibalas dengan pembalasan yang berganda-ganda. Biasalah ni Allah Subhanahu Wa Taala memang menggandakan. Sekurang-kurangnya 1 balas 10. Itu paling kurang lah tu. Ya. Ada lagi bukan ganda. Cuma kalau kita baca Qul Huwallahu Ahad, surat Ikhlas pendek kan, berapa surah, berapa ayat, pendek ayat tu, tapi pahala dia 1/3 Al-Quran. Bayar berapa kali nak matematik kan tu. Pahala baca surah Ikhlas 3 kali, baca surah Ikhlas khususnya nak tidur, berapa? Samalah kita membaca satu Quran. Berapa kali ganda tu? Bayangkanlah tuan. Jadi amalkanlah baca Qul Huwallahu ni banyak-banyak, supaya dengan khatam Al-Quran 3 kali. Yang ketiga, sembahyang menghapuskan kekotoran maknawi, iaitu dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar tidaklah, dosa besar ni nak taubat. Kita sembahyang ni dari awal lagi tuan-tuan ni. Bila ada panggilan sembahyang ni, kita senang, gembira. Sebab apa? Masa beruduk tu aja pun ambil sembahyang kita, ikut dosa-dosa tu jatuh. Dosa mata, dosa hidung kalau mencium, guguran dosa-dosa gitu. Baru beruduk. Jadi bila kita nak pergi beruduk tu, dah ada ganjaran, habis dosa-dosa. Kemudian pergi pula berjalan, kemudian ke masjid pula, jalan ke masjid, tengok berapa langkah itu. Cuma ialah ini bapak-bapak lah ni, yang ibu-ibu yang di rumah lah. Tapi kalau nak pergi masjid juga tak boleh dihalang. Cuma janganlah nak pergi masjid tu bukan minyak wangi pula kan, soleh, merah sana, merah sini, kuning. Tak payahlah. Menimbulkan fitnah pula. Kalau tak jadi itu imam musalli. Okey. Jadi untuk
tuan-tuan, usahakan sembahyang ni ke masjid. Itu namanya suami soleh. Kata Ustaz Abdul Samad, suami-suami yang sembahyang di rumah itu adalah suami-suami solehah, dia kata. pinjam bahasa dia sikit. Baru kemarin saya dengar ceramah. Okey, jadi solat kita tu, rukuk, sujud kita tu di samping otak kita gitu kan. Ya, otak kita ni jadi aktif dengan air dalam otak tu, air yang tempat otak kita tu dia aktif, dia mengalir, goyang, sehatlah. Ya. Macam air lah, air sungai. Kalau waring apa namanya, air apa ni, air yang tak bergerak, dia jadi busuk, ya, jadi timbul penyakit. Jadi kalau air dalam kepala kita ni yang melingkungi otak tu bergerak, jadi sehat. Akhirnya Rasulullah kata, siapa yang tahajud malam, pagi itu dia akan cergas. Sebab apa? Itu tadi kata Dr. Daniel, waktu sujud tu otak dapat oksigen lebih banyak dan lebih cepat, lebih tepat. Banding apa namanya? Banding kalau orang tak sujud. Sebab yang mengepam oksigen itu kan jantung. Jantung bawah, kepala di atas otak. Macam mana dia nak tolak? Boleh juga, ya boleh juga. Kita sukan apa naik juga ke otak, tapi tak banyak. Ya, tapi kalau sedang sujud tu jantung di atas, dia pam. Bayangkan tu cepatnya dia dapat oksigen tu banyak lah. Dan dia mengubati macam-macam penyakit. Ya. Bila sujud ni banyak penyakit-penyakit akan diubati. Jadi sembahyang tu menghapuskan kekotoran maknawi. Maknawi ni yang tak nampak, kekotoran, dosa-dosa kita lah khasnya. Dosa-dosa kita akan bersih. Seperti air menghapuskan kekotoran zahir. Bandingkan sungai tadi kan. Kemudian yang keempat, sembahyang adalah ibadat yang paling utama kerana ia adalah tiang agama. Tiga apa tadi tu? Tiga sifat tadi. Ya. Sungai depan rumah, sungai itu penuh, menunjukkan air itu berjalan. Bila air itu berjalan, maka air itu air sehat. Ya. Dia tak ada penyakit. Jadi bandingan Rasulullah SAW itu memang hebat. Padahal di Madinah itu tak ada sungai. Tapi dia boleh gambarkan apa namanya, mukjizatnya. Seorang Nabi, maklumat dia itu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kebanyakan negara Arab tak ada sungai. Makanya kalau hujan di Arab Saudi itu, kalau hujan deras, air itu tertakung. Macam sungai. Orang-orang Arab ni bawalah TV, bawa apa namanya, tikar, bawa makanan-makanan, duduklah tepi air yang tergonang tadi. Cintanya sungai, payahnya sungai. Air tergonang hujan tu, itulah dianggapnya sungai. Kebetulan di Universiti Madinah tu, depan tu adalah macam aliran air lah. Tergenang lah tu sebab dia keras kan, dia tak cepat kering. Malam-malam bawalah TV, bawa anak-anak main-main lah, santai macam kita main di tepi pantai. Macam itulah. Jadi kebanyakan negara Arab sungai tak ada, tapi Rasulullah cerita tentang sungai. Dari mana dia tahu? Maknanya mukjizat. Ya. Kemudian dia gambarkan sungai itu jarin, mengalir. Air sungai itu ghamrin, penuh, melimpah, kemudian jarin, dia mengalir. Maknanya air sehat. Ya, tidak ada penyakit-penyakit. Kemudian ala babi ahadikum. Sungai itu pula bukan jauh, depan rumah. Keluar je rumah macam apa tu? Eva Musa punya seli yang besar tu.
Depan rumah ada kolam, mandi. Maknanya mudah. Nak bersihkan tu mudah. Jadi bandingan Rasulullah SAW tu, kemudahan yang dibagi oleh Allah Ta'ala nak menghapus dosa ni, tak perlu payah-payah. Kalau sungai itu jauh di sana, balik kan nak mandi pula lagi. Sebab macam kita lah bersukan, jalan ke jam, lepas tu berpuluh. Jadi apa gunanya tadi kan? Ini Rasulullah gambarkan mudahnya, dekatnya sungai itu untuk mandi setiap hari. 5 kali pula, bukan sekali. Bayangkan macam mana orang yang beriman ni, keadaan dia bersih. Dengan wuduknya. Wuduk bersih, semua bersih. Cuci tangan apa semua, hidung, mulut, kumur-kumur dan sebagainya. Ya. Pernah saya baca Profesor Doktor, tak ingat nama, Khalid Omar, Khalid Osman As-Sabti, orang Saudi. Dia cerita dalam website dia tu, dulu masa 20 tahun dululah, doktor-doktor Saudi ni dia asuh, dididik atau dilatih oleh doktor dari barat. Dalam kajian dia, masa dia ceramah tu, dia buktikan bahawa kuman-kuman ni penuh di badan kita. Dia pun ambil tisu, dia lap, kemudian dia kaji, tengok dalam amal tu nampak hutan kuman. Tengok tu badan kita, badan dia lah. Mak Saleh. Lepas tu praktikal lah sama pelajar-pelajar Arab Saudi ni, doktor-doktor sana. Tak ada pun. Kau tak pandai nak apa yang tu. Betul-betul lah buat. Dia orang pun buat. Sekali lagi, ambil tisu, kemudian dimasukkan amal apa, dia orang lap janggut, lap muka, lap semua. Kasih tisu. Benda yang sama. Tak ada kuman. Tahu kejut. Kamu buat macam mana muka kamu ni? Macam mana kamu buat tangan kamu ni? Tak ada kuman macam ni dalam amal. Itulah rahsia dia orang Muslim. Bersih, tak ada kuman. Itu kesihatan yang zahir, kekotoran yang zahir. Jadi orang Islam ni bersih. Makanya ada kajian di Emirat Arab, Emirat Arab Bersatu. Kajian penggunaan air. Bila dikaji, orang Amerika kaji ni, orang-orang sana tu menggunakan air 8 kali ganda dengan orang-orang Amerika. Maknanya satu kali orang Amerika menggunakan air 8 kali lebih banyak air terbuang di Emirat Arab. Betul lah. Kalau kita berwuduk, mandi, Mak Saleh ni mandi sekali dia tuan. Itu pun kalau mandi. Saya selalu perhatikan tu, dengan kawan dulu masa Madinah, orang Eropah ni, walaupun dia dah Muslim, sebagian Arab pun ada, dia basuh muka je, dia sabun janggut apa. Dia tak mandi. Yang kita orang Asia ni mandi berkali-kali. Asal nak sembahyang mandi. Kamu ni macam nak itik lah ni. Dia galau orang Malaysia ni macam nak itik. Mandi dia kata ni. Negara-negara lain tidak macam tu. Jadi bayangkanlah Mak Saleh pagi tu sekali itulah kalau mandi pun. Basuh tangan, basuh najis kencing, berak, basuh kayak kotas. Makanya tak ingat saya tahun berapa dulu Perdana Menteri Britain haramkan penggunaan kertas. Kajian dia tak elok. Tapi itulah yang terjadi. Cari yang COVID ni. Baru laku pipe getah, pipe apa ni di Amerika sana. Cari. Rupanya dia tengok orang Islam tu ramai yang tak kena COVID ni, punca dia itulah. Kuman.
Pancing tak basuh, berak pakai koteh aja. Nak bersihnya. Saya pernah jalan dulu tahun 84 dari Yugoslavia, Zagreb, nak pergi Jerman, Stuttgart. Malam tu bau hansing, bau tai kau gitu dalam bas. Bayangkan tu. Semasa saya dari Madinah pergi ke Istanbul tu okey sikit. Tak adalah orang Muslim tu kan. Tak ada. Berapa jam, banyak jam juga tu. Okey, selesa. Tapi bila dari Istanbul ke Zagreb ke Jerman tu, Stuttgart tu, ya Allah, bau busuk, bau hansing, bau tekoging. Macam itulah kehidupan mereka. Mereka tak mandi, tak cuci haid, tak ada mandi junubnya. Pak lagi lah tu. Jadi kotor, mereka tu kotor. Orang Islam macam ni. Sapu janggut, sapu muka. Tengok dalam amal. Tak ada kuman. Jadi kotor yang abstrak, yang tak nampak, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita bersih. Kemudian kuman-kuman kita kena mandi tiap hari. Istilah yang tadi itu sembahyang, ada wuduk kan, ada mandi wajib kita kan. Itu adalah sangat baik. Maka dikatakan dalam hadis yang lain, adakah kekotoran yang tinggal lagi bila mandi 5 kali sehari? Sungai-sungainya pula air doreh, air jarin, air mengalir, airnya penuh. Bukan air yang cetek. Kalau cetek bau tanah pula. Tengok tu bandingan Rasulullah SAW. Air yang ghamrin, yang melimpah ruah. Bayangkan kalau air itu ada sungai tapi airnya cetek, mandi kita, bau tanah. Tapi Rasulullah bandingkan dia memang cantik betul. Jadi itulah tuan-tuan, pahala sembahyang kita.